أستغفر الله أستغفر الله يا 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 رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارك يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا بسيط يا خفيض يا رفيق يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مفصي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا ورث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك وعلى آلك الطاهرين، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita semua dalam pengajian petang ini yang mengikuti pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dalam pengajian semalam kita sedang membicarakan daripada syarat sah salat, iaitu ada 8 syarat. Syarat artinya mesti berada bersama kita dari awal salat sampai akhir salat. Itu namanya syarat. Andai kata di awal atau di tengah atau sebelum akhirnya kita menyalahi salah satu syarat, maka tak sahlah salat kita itu. Jadi kita dah sebutkan syarat itu ada 8. Yang pertama ialah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dan yang kedua yang semalam kita bicarakan ialah suci daripada najis. Najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, maka itu tidak membatalkan salat. Najis yang tidak dimaafkan telah kita bincangkan semalam, seperti bangkai binatang yang tidak mengalir darah, ataupun darah yang sedikit, darah nyamuk. Ya, umpamanya tidak mengalir darahnya, sedikit aja. Itu semua tidak membatalkan solat kita. Dan kita juga telah menyebutkan syarat yang ketiga, iaitu menutup aurat. Menutup aurat bagi lelaki antara pusat dan lutut, maupun dia di dalam solat atau di luar solat. Depan lelaki, depan wanita atau depan lelaki tidak menjadi apa-apa, iaitu maksudnya hukumnya tetap sama, auratnya antara pusat dan lutut. Jadi kaum bapa walaupun di rumah, di depan adik-beradik, depan mak ayah, tak bolehlah dia pakai seluar pendek, short, tak boleh, ya. Sebab tu terbuka paha dia. Jadi kaum bapa mestilah jaga auratnya. Yang di mana aurat lelaki ni tidak ada hukum aurat kalau dia depan isteri dia. Depan isteri dia tidak ada hukum aurat. Sama lah juga kalau isteri depan suami pun tak ada hukum aurat. Dan kita juga telah mengatakan aurat wanita tu bagi pada 4. Aurat dalam solat, seluruh tubuh badan melainkan muka dan 2 tapak tangan. Ya? Itu dah kita panjang lebar semalam. Dan kalau sekiranya wanita itu depan suami tak ada aurat. Zero. Maknanya dia tak ada perlu nak menutup-tutup. Ya? Dan yang kalau sekiranya wanita itu depan laki-laki yang bukan mahram, maknanya lelaki-lelaki yang halal nikah dengan dia. Jadi kalau walaupun halal nikah itu pada saat ini tak boleh nikah seperti abang ipar, tetapi dia boleh nikah kalau sekiranya sudah tak jadi abang ipar lagi, maka itu pun masih lagi hukumnya lelaki yang halal nikah. Pokoknya wanita depan lelaki halal nikah, auratnya ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat pertama mengatakan seluruh tubuh badan, termasuk muka dan tapak tangan. Itu yang dinamakan niqab, pakai tutup muka. Dan ada juga dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ulama-ulama yang mengatakan aurat wanita depan lelaki yang halal nikah, seluruh tubuh badan melainkan muka dan 2 tapak tangan seperti dalam salat. Jadi kalau sekiranya wanita yang nak mengambil pendapat yang kedua itu, melainkan muka dan 2 tapak tangan depan lelaki yang halal nikah, maka janganlah dia menggunakan makeup yang tebal, gincu yang tebal,
sehingga kan merubahkan kecantikan dia itu bertambah-tambah menarik kepada pandangan lelaki yang boleh menyebabkan menjadi fitnah. Itu jagalah ya. Kalau sekiranya nak pakai makeup ke, pakai gencu ke, itu yang simple-simple, yang lightnya, yang ringan-ringan. Jangan yang berat-berat ya. Jangan nak pergi orang kahwin macam dia nak kahwin. Janganlah ya. Dan demikian pula kalau sekiranya wanita itu berhadapan dengan mahram dia. Depan mahram tu maknanya depan lelaki yang haram nikah. Seperti bapaknya, abangnya, adiknya ya, bapa mertua, itu semua orang yang dia haram nikah, maka auratnya ialah antara pusat dan lutut. Tapi tutuplah badannya juga ya, seperti yang dah kita sebut semalam. Ada juga orang bertanya bagaimana kalau wanita itu dia memakai seluar ketat, dia tutup seluruh badannya tapi seluar ketat atau baju ketat. Maka jawapannya di sini, kalaulah dia keluar rumah dengan pakaian yang ketat, dengan baju yang ketat, menampakkan bentuk tubuh badan, maka itu wanita dinamakan dia haram, berdosa. Kenapa? Kerana sama saja macam dia tak pakai apa-apa, kerana menampakkan bentuk-bentuk tubuh badannya. Nampak dadanya, nampak punggungnya. Jadi di sini boleh juga membangkitkan nafsu lelaki yang melihat. Jadi wanita kalau boleh pakai pakaian yang longgar-longgar ya. Longgar-longgar tu bukanlah longgar macam mana, macam kita biasa pakai baju yang longgar sikit ya. Jadi tak nampaklah bentuk tubuh badan itu. Dan demikian juga kalau wanita yang memakai yang ketat itu dia salat. Apakah sah salatnya? Kalaulah sekira kain baju dia itu menutup seluruh tubuh badan yang namanya aurat, salatnya sah. Tapi perkara itu adalah makruh. Kalau dia dalam tempat yang tertutup. Kalau dia berada di tempat kaum lelaki melihatnya, maka tetap hukumnya haram kerana dia menampakkan tubuh badannya. Jadi itu kita kena jagalah. Yang selebih baiknya kaum wanita janganlah pakai pakaian ketat macam tu ya. Itu bukan pakaian wanita muslimah ya. Jadi pakaian wanita muslimah, pertama pakaian dia tu decent, tutup aurat. Keduanya longgar. Ketiganya tak menarik perhatian lelaki. Ya, jangan menarik perhatian lelaki tu dengan bermacam-macam bentuk pakaian yang kita katakan menggairahkan lelaki melihatnya. Jadi begitulah sedikit sebanyak dalam ulasan pengajian kita semalam. Dan pada hari ini kita menyambung lagi dalam syarat sah salat. Maka dengan itu marilah sama-sama kita mulakan bacaan Fatihah kepada Rasulullah SAW dan sekalian para ahli keluarganya dan sekalian para sahabat-sahabatnya dan sekalian para alim-alim ulama salihin, alim ulama, para masyayikh, guru-guru kita, bil khusus al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan sekalian mereka yang telah menyampaikan agama sampai pada kita hari ini. Maka semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat mereka dan juga melimpahkan rahmat pada rohnya, dengan khususnya Tuan Guru kita, pengarang kitab ini, Al-Habib Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua-dua mereka itu masih lagi hidup di tanah suci Madinah Munawwarah. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat mereka dan panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat, dan dijauhkan mereka pada segala musibah dan bencana dengan berkat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid darani amin. Berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala, syarat yang keempat, syarat sah salat ialah menghadap ke arah kiblat.
iaitu menghadap kepada bangunan Kaabah. Kerana tidak sah salat seseorang itu jika hanya menghadapi ke arah Kaabah. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi di sini kita kalau salat, kita ada kiblat. Kiblat tu arah tempat kita menghadap, itu kiblat. Jadi kalau sekiranya kiblat zahir kita, jasmani kita, ialah kiblat kita kepada arah, kepada menghadap Kaabah. Kalau sekiranya kita salat, kiblat rohani kita, kiblat rohani kita ke mana pula? Kiblat rohani kita ialah menghadap kepada Allah Ta'ala. Sebab itu Allah mengatakan, wa aqimus salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatiku. Jadi hati kita tu mengingat kepada Allah. Sebab tu bila kita dalam salat kita katakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada yang menjadikan langit dan bumi, iaitu pada Allah. Kita dah berkata demikian, tapi kita tak menghadap hati kita pada Allah. Habis tak menghadap kiblat hati kita macam mana? Nak kata tak sah, dia sembahyang cukup syarat. Sah, tapi sembahyang dia tu banyaklah kena potong barakah dia. Itulah sebabnya Nabi SAW menyebutkan orang yang sembahyang ada yang dituliskan barakahnya 9/10, ada 8/10, ada yang 5/10, ada yang 4/10, ada yang 1/10, ada yang 0. Mengikut kepada khusyuk hati dia. Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami khusyuk dalam salat. Ya Allah, kurniakanlah kami keikhlasan dalam sekalian amalan ibadat kami. Dengan barakah syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, jadi kita dalam salat, kalau sekiranya kita di dalam Masjidil Haram, maka kita berada di hadapan Kaabah. Wajib, syarat, mesti menghadap tembok Kaabah tu. Bangunan Kaabah tu. Kalaulah sekiranya kita tahu Kaabah tu di hadapan kita, tapi kita menghadap ke arah yang lain, tak sah kita punya ke solat kita. Atau kita nampak Kaabah depan kita, tapi kita menghadap ke arah sikit, tak tepat kepada Kaabah, tak sah juga. Itu dia tuan-tuan ya. Itu dalam keadaan kita berada dalam Masjidil Haram. Kalau sekiranya kita berada di luar Masjidil Haram, mana nak nampak Kaabah? Nampak masjid tak? Nampak. Menghadap ke arah masjid. Kerana kita tahu dalam masjid itulah dia Kaabah. Dan kalau kita di luar daripada Mekah, mana nak nampak Masjidil Haram? Kau tahu mana Mekah? Ya, Mekah sebelah sini Ustaz. Jadi wajiblah kita menghadap ke arah Mekah. Kerana dalam Mekah ada Masjidil Haram dan dalam Masjidil Haram ada Kaabah. Kalau kita jauh daripada Mekah, umpama kita di Singapura, Malaysia, Indonesia, Mekah tu kat sebelah timur tengah sana, ribuan kilometer. Mana kita nak nampak Mekah? Kita melihat kepada arah dia. Arah Mekah ni, kalau kita ni sebelah timur, arah dia sebelah barat. Sebab dia berada di barat kita. Barat tapi sebelah utara sikit. Jadi kita pakai kompas, kita lihat, ini arah Mekah. Alhamdulillah sekarang ni taklah susah sangat ya. Kerana dalam kita punya handphone ataupun kita punya kompas ya, semua dah siap arah Mekah. Alhamdulillah. Tapi itulah kita kena ambil kira, maknanya mana kiblat, ni kiblat, kita nak sembahyang menghadap kiblat. Itu menjadi syarat sah salat. Kalau sekiranya tak menghadap kepada arah kiblat, maka tak sahlah salatnya. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan sedangkan menurut pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala, hukumnya adalah sah menghadap ke arah Kaabah. Dalam Masjidil Haram, Kaabah depan mata kita, direct straight. Tapi kita menghadap ke arah depan juga, tapi tak exact kepada Kaabah. Kepada arah saja. Arah tu maknanya direction. Ya. Umpama Kaabah tu depan kita 90 degree, kita pergi ke selanting pula 40, kita kata 50 degree. Menghadap ke depan juga tapi selanting sikit. Itu dalam mazhab Imam Malik sah. Sebab dia menghadap arah. Bagi kita mazhab Syafi'i, kalau dah kamu boleh nampak Kaabah, kamu wajib menghadap kepada tembok Kaabah tu sendiri. Di sini juga menjadi satu
pertanyaan, kenapa ustaz kita nak menghadap pada Kaabah? Apakah Allah Ta'ala duduk dalam Kaabah? Jawapannya tidak. Maha suci Allah. Allah Ta'ala tidak duduk dalam Kaabah. Tetapi itulah perintah Allah yang di mana Allah Ta'ala perintahkan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hendaklah kamu palingkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Maksud ke arah Masjidil Haram ialah ke arah Kaabah. Jadi kita semua sudah tahu bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat perintah salat 5 waktu pada malam Isra' dan Mi'raj, baginda Nabi dan sekalian orang beriman menghadap ke arah Baitul Maqdis. Selama 16 bulan Nabi menghadap Baitul Maqdis. Dan kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah ke kota Madinah, orang-orang Yahudi mereka mengejek-ngejek Nabi Muhammad ni, dia tak ada kiblat, dia tumpang kiblat kita. Kerana Baitul Maqdis itu kiblat semua agama yang diturunkan Allah daripada langit. Daripada Nabi Adam AS sampailah kepada Nabi Musa AS, sampai Nabi Isa AS, dan sampai pada Nabi kita Rasulullah SAW. Kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Jadi orang Yahudi sudah pakailah Baitul Maqdis tu. Cuma kita ni duduk dan menghadap Baitul Maqdis cuma 16 bulan. Sebab apa? Orang Yahudi duk kata-kata Nabi duk pandang langit. Harap-haraplah Tuhan itu tukarkan kiblat tu ke arah Baitul Kaabah, iaitu Mekah. Maka akhirnya apabila Nabi SAW salat Zuhur atau salat Asar di satu masjid yang sekarang dikenali Masjid Qiblatain, 2 kiblat, Nabi tengah salat, 2 rakaatnya pertama menghadap Baitul Maqdis. Kemudian tengah-tengah salat rakaat ketiga, datang wahyu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkan wajah kau ke arah Masjidil Haram. Maka Nabi pun berjalan daripada saf depan, jalan tengah-tengah saf sampai ke belakang, dan kemudian Nabi pusing dan semua sahabat-sahabat berpusing, semua saf depan jadi saf belakang jadi saf depan. Menghadap pada Kaabah. Jadi itu peristiwanya tukar kiblat. Berlaku dalam satu solat 2 kiblat. Maka dinamakanlah masjid itu Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Biasalah siapa yang dah pergi Mekah, Madinah, biasalah ya dengarkan sejarah ini. Jadi ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau kita dalam Masjidil Haram mesti menghadap tembok Kaabah. Kalau sekiranya kita luar Masjidil Haram, arah Kaabah saja cukuplah ya. Jadi ada juga kadang-kadang masjid kita ini pada zaman dulunya mereka tak ada alat kompas, tak ada apa alat-alat yang canggih yang macam kita ada sekarang. Tapi mereka ada dia punya perkiraan macam mana kiblat ke arah ni. Ternyata pula di zaman moden kita ini berlaku di Singapura juga. Salah satu masjid di Singapura. Ternyata bahawa kiblatnya tu ada sikit silap. Sikit aja. Ke kanan sikit umpamanya. Jadi dibetulkanlah ke kanan sikit kiblat. Tapi sembahyang yang sudah dilakukan semuanya dikira sah kerana kita menghadap arah kiblat. Jadi Kaabah ataupun Mekah berada sebelah barat, sebelah barat kita. Sebab kita ni sebelah timur, jadi Kaabah sebelah barat kita. Maka apabila Kaabah sebelah barat, kita tak exactly menghadap kepada Mekah. Sebab kita tak ada alat kompas yang canggih. Sekarang ada alat kompas yang canggih ni pun yang kita pakai orang public ni bukan exactly, cuma arahnya hampir-hampir kepada arah Mekah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Alhamdulillah itu Islam ada kemudahannya. Adapun cara menghadap kiblat adalah sebagai berikut. Ini ada beberapa cara kita menghadap kiblat. Jika solat dalam keadaan berdiri atau duduk, wajib menghadap kiblat dengan dadanya, dada kita. Jadi dada ni tak boleh diubah-ubah. Umpamanya kita dalam solat, kita nak beri salam, Assalamualaikum, dada pun berubah. Batal solat kita. Kenapa? Sebab dada kau tak menghadap kiblat. Muka kita pusing kanan, pusing kiri, solat kita tidak batal. Tangan kita kanan, tangan kita ke kiri, tak batal. Tapi dada kita ke kanan, pusing, batal solat kita. Itu kena perhatikan ya. Kalau sekira kita solat, kita pusing kepala saja. Jangan pusing badan sekali sama-sama, jangan ya.
Itu kalau kita sembahyang diri dengan duduk. Jika solat dalam keadaan berbaring ke arah kanan atau kiri, maka wajib menghadap ke arah kiblat dengan wajah dan dadanya. Macam mana tu? Orang sakit, dia nak diri tak boleh, nak duduk pun tak boleh. Dia terbaring saja. Tapi dia bolehlah golek kanan, dia boleh golek ke kiri, dia bolehlah, boleh golek-golek. Jadi orang yang macam ni, dia wajib menghadapkan dada dia juga ke arah kiblat. Jadi macam mana tu? Wajah dia dan dada dia. Dua perkara. Kalau tadi Alhamdulillah. Maaf ya. Kalau tadi kita katakan wajib dada menghadap kiblat kalau kita sembahyang berdiri dan duduk. Kalau sembahyang baring, wajah dan dada kita wajib menghadap kiblat. Misal kata kita baring atas lembung kita yang kanan. Baring sengit atas kanan. Jadi dada, wajah menghadap arah kiblat. Nampak? Tak boleh pusing-pusing ke muka. Dada pun tak boleh kita dah baring menghadap arah kiblat, kita baring terlentang pula. Tak boleh. Ustaz, habis kita sakit. Yelah, ini keadaan kalau awak boleh mengiring, maka dada dan wajah ni menjadi syarat menghadap kiblat. Itu dia. Jangan lama-lama. Kalau kita dah sakit tu, bacalah Fatihah. Qul huwallahu ahad. Sudah. Allah Akbar, Sami Allah. Macam mana Ustaz? Orang yang baring tu nak rokok, nak sujud. Dia rokok, sujud pun, dia pakai signal lah. Maksud signal tu, isyarat aja. Jadi bila dia rokok, kepala dia angkat sikit. Bila Sami Allah liman hamidah, dia baring sikit. Ya. Kemudian bila dia sujud, kepala dia, kalau boleh direndahkan lagi, sampai ke tilam dia tempat dia baring tu dia sujud. Tak boleh sampai sekadar mana yang dia boleh sampai dia tunduk paling rendah. Itu dia. Tapi dada dan muka dia tetap kepada arah kiblat. Itulah dia kalau dia baring. Ya, ini kadang-kadang kita pun tak tahulah ya, sekarang Allah bagi kita sihat. Besok-besok kalau kita sakit ataupun orang tua kita sakit atau saudara mara sakit, boleh kita tunjuk ajarkan mereka cara salat. Kalau orang kata macam manalah saya nak salat, saya sakit ni, saya atas katil. Ini ada caranya. Kalaulah sekiranya dia tak boleh golek kanan, tak boleh golek kiri. Ni kalau dia tak boleh menghadap kiblat lah. Kalau katil tu Ustaz, dia tak boleh nak menghadap ke arah kiblat, nak golek kanan, golek kiri pun tak boleh menghadap kiblat. Bertentangan. Macam mana tu? Jadi dia salatnya terlentang. Salat terlentang itulah yang ketiga. Jika salat dalam keadaan terlentang. Terlentang tu maknanya tak ada belok kanan, tak ada belok kiri, terlentang. Tapi kaki dia menghadap ke arah kiblat, tapak kaki dia. Jadi wajah dan dua tapak kaki dia menghadap kiblat. Itu cara dia. Kalau dia boleh golek menghadap kiblat, golek ke kanan atau ke kiri, mengiring kanan, mengiring kiri, dia buat mengiring. Tapi kalau tak boleh, kiblat depan saya ni Ustaz macam mana? Kita solat terlentang. Tapak kaki kita, macam kita sekarang, terlentang dan bawah kepala kita letak bantal. Tinggikan sikit bantal tu. Jadi sekira-kira wajah kita tu menghadap ke arah kiblat. Ini dua anggota wajib menghadap kiblat. Wajah dan tapak kaki kita. Jadi bila kita rokok, Allah Akbar, angkat sikit. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd. Bila kita sujud, maka kita angkat lebih sikit lagi. Kalau bolehlah sekadar mana termampu. Allahu Akbar, Rabbi firli warhamni. Allahu Akbar, kita lebihkan sikit. Subhana rabbil alam. Itulah kita salat dalam keadaan terlentang. Kalau dalam keadaan kita sakit, tak boleh nak gerak pun, badan pun tak boleh nak gerak, maka kita salat dengan kelip mata saja. Wajah kita menghadap arah kiblat, kaki kita menghadap kiblat, dan kelip mata saja. Allah Akbar, kita kelip. Maknanya, aku rokok lah ni. Sami Allah liman hamidah, buka balik. Allah Akbar, aku sujud. Dia tutup balik mata dia. Dia kira sujud dah ni. Allah Akbar, Rabbi firli warhamni. Allah Akbar, kemudian dia sujud lagi, tutup mata dia. Allah Akbar, kemudian dah baca tahiyat. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak boleh nak gerak. Pokoknya salat tak boleh tinggal.
Kalau sekiranya dia boleh ambil wuduk, tak boleh ambil wuduk, tayamum. Tak boleh wuduk, tak boleh tayamum, itu kita dah bincang dah pelajaran tu 2 hari lepas dah. Dia ada salat juga. Itu dia tuan-tuan, salat yang tak ada wuduk dan tak ada tayamum. Jadi itulah dia tuan-tuan, solat kita di dalam menghadap kiblat, ya. Kalau kita tengah solat, ada orang bagi tahu kita kiblat salah. Dia kata kanan sikit. Ustaz, nak batalkan salat? Tak, jangan batal salat. Kita terus pusing ke kanan sikit. Nampak? Macam mana ni? Itulah kita ambil pelajaran pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengah salat, tiba-tiba tukar kiblat. Daripada menghadap Baitul Maqdis di utara Madinah, tiba-tiba tukar kiblat menghadap Mekah, selatan Madinah. Nabi berpusing jalan. Nabi tak batalkan salat, tapi salat tu diteruskan dengan disambung saja. Macam itulah juga, ya. Jadi kalau kita nampak ada kawan tu tengah salat tu, dia ni silap lah, kiblat belah kanan lah sikit. Saudara yang salat ni kiblat ke kanan sikit, ya. Dia pun pusing kena. Kalau orang yang tak belajar, alamak, batal lah semayang lah. Itu orang tak belajar. Kalau orang belajar, ni aku tersilap. Jadi kita pusing sikit. Macam tu. Itulah dia tuan-tuan, ya. Dan teka-teki masalah. Ni ada masalah teka-teki ni. Seorang yang sedang salat, jika ia menolehkan kepala tatkala akan salam, maka salatnya menjadi batal. Bila dia salat, dia toleh kepala, pusing kepala, maka batal salat. Maka jawapannya, jika salat dalam keadaan terlentang, kita dah sebut tadi, terlentang ni wajib menghadap muka, tapak kaki dan muka kepada kiblat. Jadi bila dia beri salam, dia pusing kepala dia, Assalamualaikum. Batal. Kita dah kata wajib wajah tu menghadap kiblat. Nampak? Maka wajib bagi menghadap ke arah kiblat dengan wajah dan kedua tapak kaki. Oleh kerana itu, jika dia menolehkan wajah tatkala salam, maka batallah salat dia. Ini kalau sekiranya katil kita tu menghadap ke arah kiblat. Habis ustaz, katil saya tak menghadap arah kiblat ni macam mana? Kita salat juga. Salat menghadap kiblat ni atas orang yang mampu. Sekadar usahanya terakhir. Kalau dah tak mampu, kita pun tak datang ke atas katil pun tak boleh kita nak bergerak-gerakkan dia. Kita salat juga. Nampak tuan-tuan? Jadi syarat-syarat sah salat ni atas yang mampu. Yang tak mampu macam semalam lah kita kata tutup aurat. Wajib atas yang mampu. Kalau tak mampu, dia pakai pakaian sekerat aja. Dia memang miskin sangat, tak ada pakaian dia. Maka dia pakailah sekerat pun, tapi dia salat. Itulah dia. Faedah yang pertama, menghadap ke arah kiblat ketika salat fardu atau sunat merupakan syarat sahnya salat. Kecuali pada 3 masalah. Maka boleh tak menghadap ke arah kiblat. Nampak? Ada 3 masalah. Masalah pertama, ketika salat sunat di dalam kenderaan, dalam mobil atau kereta atau sejenisnya, tatkala berpergian dalam musafir, maka menghadap ke arah yang di mana dia melaluinya. Kita semayang, ada fardu, ada sunat. Rasulullah SAW kalau musafir, semayang sunat, Nabi kerjakan juga. Naik atas unta tu bergerak, Nabi solat. Unta pusing kanan, pusing kiri, tak ada menjadi masalah. Macam itulah juga kita dalam kereta ke kereta api ke, dalam kapal terbang ke, dalam di mana sedang bergerak, kenderaan bergerak, ya. Kita sembahyang sunat, tapi ini sembahyang sunat. Allahu Akbar. Kemudian cuma di sini alim-alim ulama ada mengatakan yang kiblat tu dihadap tu pada waktu dia takbiratul ihram. Jadi waktu mana kiblat sebelah sana. Kita menghadap kiblat. Allahu Akbar, aku sembahyang sunat duha umpamanya. Kemudian lepas tu menghadaplah kita ke arah mana kenderaan kita pergi atau flight kita pergi. Ikutlah. Jadi itu sah salatnya. Kenapa? Itu perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikutlah apa Nabi buat, ya.
Tapi kalau salat fardu, dia menjadi syarat daripada awal sampai akhir dia solat menghadap arah kiblat. Habis ustaz kita sekarang ni duduk dalam kapal terbang ataupun dalam kereta api, kita nak salat fardu, nak salat berdiri, kita tak boleh, tak ada tempat nak berdiri. Kita terpaksa sembahyang duduk. Dah kita salat duduk pula, maka kita tak dapat menghadap kiblat. Kiblat sebelah kiri, kita duduk menghadapkan sebelah depan. Macam mana? Itulah yang telah kita sebutkan juga dalam pelajaran yang lalu, bahawa kalau kurang syarat, kita salat juga, tapi salat itu apakah wajib diqada ataupun tidak, ada dua pendapat. Dan semalam pun kita dah sebut, tapi tak sebut bab kiblat lah. Kita sebut dalam bab bahagian suci, ya. Jadi maksudnya di sini, kalaulah sekiranya dalam mazhab Syafi'i, solat ini namanya solat hormat waktu, maka dia wajib qada. Tapi kalau dalam pendapat Imam Nawawi, ulama Syafi'i juga, maka solat itu dikira solat yang betul dan tak wajib qada, kerana kita buat apa yang termampu kita buat. Jadi itu ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i juga. Dalam Syafi'i ada dua pendapat, ya. Jadi itulah dia. Kalau sekiranya dalam keadaan darurat sedemikian, itu kalau salat fardu. Kalau salat sunat, dia tak ada syarat. Ya, syaratnya cuma waktu kita angkat takbir saja kita menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, jika dalam keadaan darurat, seperti ketika salat syiddatul khauf, salat dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang ni dia ada dua keadaan. Keadaan pertama, keadaan yang di mana kita boleh solat cukup syarat. Menghadap kiblat, berdiri, duduk semua. Ini kalaulah kita berperang, musuh masih jauh dengan kita. Kita cuma standby je. Tembak menembak itu sajalah umpamanya. Jadi kita berdiri, rokok, sujud semua sama. Tetapi syiddatul khauf tu maknanya yang tersangat takut, maknanya tersangat bertempur. Pertempuran berlaku. Jadi kalau misal katalah kita tengah fight ya, dengan musuh kita. Kalau zaman dulu kan, dia pakai pedang, lawan musuh. Habis waktu semayang masuk, semayang, Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, Rabbana lakal hamd. Macam mana semayang ni tak ada rukuk, tak ada sujud? Itu dah luar daripada kuasa kita. Habis tak menghadap kiblat ni, itu dah luar daripada kuasa kita. Habis sah ke semayang? Sah. Masya Allah. Ni tuan-tuan ya. Tapi zaman sekarang dah tak timbul lah pakai pedang lagi. Daripada jauh pun tak tembak menembak, mati dah, nak dekat-dekat macam mana lagi ya. Itulah keadaannya. Yang ketiga, jika badannya dalam keadaan terikat, tidak menghadap ke arah kiblat. Badan terikat. Kena ikatlah, musuh kita ikat kita. Nak pusing kanan, pusing kiri, nak menghadap kiblat. Kiblat sebelah kiri. Nak pusing tak boleh. Ini samalah juga macam orang atas katil ya. Atau orang yang dalam atas katil hospital tu, dengan wire-wire dia semua, tiup-tiup dia. Nak gerak macam mana Ustaz? Tak boleh, saya tak boleh gerak ni. Samalah. Maknanya tak menghadap kiblat lah. Tapi salat tetap salat. Apakah salat tu wajib qada ataupun tidak? Itu telah kita sebut tadi. Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i rahimallahu ta'ala. Wallahu a'lam. Faedah yang kedua, muka surat 366. Faedah yang kedua, Kaabah adalah kiblat bagi seluruh makhluk, baik dalam masa hidup atau setelah meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Kaabah, Nabi bersabda, "Qiblatukum ahya'an wa amwata." Kaabah merupakan kiblat untuk kamu semua yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Jadi orang meninggal dunia pun kita menghadapkan ke arah kiblat. Sebab tu kita mengiringkan badan sebelah kanan menghadap ke arah kiblat. Itu dia bagi orang yang dah mati. Orang hidup kita pun salat menghadap ke arah kiblat. Di antara amalan-amalan yang diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat, antaranya ini amalan-amalan diperintahkan. Diperintahkan ni ada yang dikatakan sunat, ya, ada yang dikatakan wajib. Ya. Pertama, tatkala wuduk, tayamum dan mandi,
maka dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Mandi ni mandi sunat lah. Kalau mandi ada besar lah. Kalau mandi Jumaat ke mandi hari raya, pokoknya mandi yang ada niat lah. Kalau mandi biasa pagi hari tu tak ada apa-apalah. Dan untuk kita yang ambil wuduk, tayamum, sunat menghadap ke arah kiblat, sunat. Dan yang kedua, tatkala salat fardu atau salat sunat, maka wajib menghadap. Itu memanglah kita dah sebut tadi ya. Sembahyang fardu, sembahyang sunat, sembahyang jenazah semua wajib menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, tatkala menyembelih haiwan, dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Itu kalau sembelih haiwan ya. Jadi sunat menghadap kiblat. Jadi dah disebut dua sunat. Sunat pertama waktu kita wuduk, kita tayamum. Dan sunat yang kedua ialah kita waktu sembelih haiwan, sembelih korban ke, sembelih akikah ke, sembelih dam ke, tak kira lah. Yang keempat, tatkala akan memakamkan jenazah, maka wajib menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Itu kita dah sebut tadi lah ya. Jadi kalau mayat kita baringkan dalam kubur dia, dalam liang lahat dia, kita ngeringkan dia, menghadapkan badan dia, dada dia dan wajah dia menghadap ke arah kiblat ya. Tapi ada lagi banyak lagi lah perkara yang sunatkan kita menghadap ke arah kiblat. Seumpama kalau kita duduk belajar, afdalnya kita duduk menghadap arah kiblat. Kalau dapatlah. Kalau keadaan tempat rumah kita atau kelas kita tidak menghadap ke arah kiblat, itu apa nak buat. Tapi kalau kita duduk di kelas masjid, biasa ustaz tu duduk kat depan kiblat, tempat Pak Imam. Jadi dia menghadap pada makmum. Makmum semua duduk tu menghadap kiblat. Itu memang baguslah tu. Itu memang disunatkan ya. Begitulah dia faedah yang ketiga. Dia ada satu syair. Nah, syair ini merupakan sebagai menunjukkan kemuliaannya Kaabah. Tidak ada keraguan lagi bahawa Kaabah yang agung adalah kiblat kita yang berada di kota Mekah yang mulia, dan menghadapnya kita ke arah itu adalah isyarat kepada satunya tujuan kita. Jadi makna di sini Kaabah tu ialah satu yang mulia, dan kalau kita duduk tu jangan kaki kita melunjur menghadap kiblat, itu kurang baik. Ataupun melunjur kaki kita menghadap pada guru, itu kurang adab tu nah. Ialah kadang-kadang kita duduk sakit kaki kan, lama duduk atas lantai tu, kita bolehlah melunjur kaki kita ke kanan atau ke kiri. Tetapi jangan kita melunjur kaki kita menghadap guru kita ataupun menghadap ke arah kiblat. Jadi itu kurang adab. Apa kesannya kurang adab tu? Maknanya ilmu kita dapat tu tak manfaat. Ilmu tu tak berkat. Ilmu tu nak berkat tu kita kena ada adab. Adab dengan Allah, ikhlas niat kita. Adab dengan Rasulullah, niat untuk amalkan sunnah Nabi. Adab dengan guru, kita jaga adab kita, sopan santun kita. Bila depan guru, jangan kita lunjurkan kaki kita menghadap pada guru. Walaupun kita dalam online sekarang, kita duduk baring, kaki kita menghadap kepada kita punya handphone atau sebagainya. Itu kurang adab. Itu ilmunya pun tak berkat. Ya, na'udzubillah. Ya, syarat yang kelima. Selesai kita syarat yang keempat, menghadap kiblat. Syarat yang kelima, masuk waktu solat. Solat tidak boleh dilakukan kecuali yakin telah masuk waktunya. Dan jika seorang solat dan terbukti solat yang telah dilakukan sebelum masuk waktu atau setelah keluarnya waktu, maka perincian hukumnya adalah, jadi kalau sekiranya kita solat, syarat mesti sudah masuk waktu. Kalau kita, ni dah masuk waktu ke belum? Kita kena ijtihad. Ijtihad tu maknanya, ini dah masuk ke? Dah masuk lah. Matahari pun dah tinggi lah. Umpamanya lah ya. Jadi kita ijtihad ya. Jadi jika seseorang salat dan terbukti salat yang telah lakukan sebelum masuk waktu atau setelah keluar waktu. Ni masalah lah ni ya. Kita salat, ni dah masuk waktu. Tapi tiba-tiba ternyata belum lagi masuk. Ataupun sudah habis dah waktu. Maka perinciannya, pertama, jika tanpa ijtihad. Ijtihad tu makna usahalah. Ambil perhatian, tengok matahari ni condong ke mana, bayang-bayang ni dah sampai lebih pada satu ukuran ke tidak ke. Itu yang kita dah sebutkan dalam bahagian bab waktu solat kan. Dia usaha. Iaitu dengan mencari khabar apakah telah masuk, ditanya orang ya.
tanya pukul berapa semayang waktu dia, ya. Maka hukum solatnya tidak sah tanpa ijtihad tu, mana dia tak usaha. Ya. Meskipun terbukti solat yang dilakukan setelah masuk waktu. Oh, jadi kalau dia tak tahu tu waktu dah masuk ke belum, dia kena wajib usaha, tanya orang, tengok keadaan, tengok matahari, tengok bayang-bayang. Kalau dia tak ada usaha lah, iyalah, sudahlah, sembahyang je lah. Dia tak usaha. Tiba-tiba ternyata solatnya memang dalam waktu. Jawapannya solat yang tidak sah. Kenapa? Sebab dia tak usaha untuk nak mengenali kepastian kiblatnya. Maaf. Tak kepastian akan masuk waktunya. B. Jika dengan ijtihad. Ijtihad tu dengan usaha. Dia cari jalan. Macam mana nak kenal ni waktu ni. Dah masuk ke belum ni. Tengok matahari, tengok bayang-bayang ni. Sebelum melaksanakan salat, iaitu dengan mencari khabar apakah telah masuk waktu atau belum, maka hukumnya adalah sebagai berikut. Ni hukumnya. Dia nak salat, dia tanya orang. Dia tengok matahari, tengok bayang-bayang. Jadi apa hukum dia? Jika terbukti salat yang dilakukan setelah keluar waktu, sah salatnya dan menjadi qada atas salat tersebut. Allah. Aku tadi salat rupanya dah habis waktu dah. Ingatkan masih lagi ada subuh. Tapi dah habis waktu dah. Umpamanya lah, ya. Jadi makna di sini salatnya sah. Sebab memanglah dah masuk waktu pun. Ya. Dah keluar dah waktu. Jika terbukti salat yang dilakukan sebelum masuk waktu, maka salat tersebut menjadi salat sunat, wajib dia ulangi fardunya. Masya Allah. Saya dah semayang tadi, Ustaz. Tapi rupa-rupanya semayang saya belum masuk waktu. Jadi semayang awak tu namanya semayang pahala sunat. Dapat pahala, tapi pahala tu pahala sunat. Ya? Jadi dengan itu semayang fardu belum tertunai. Jadi wajiblah diulangi kembali salat fardu dia. Jika terbukti salat yang dilakukan tepat pada waktunya, maka sahlah salatnya. Ya? Itu dah tentulah. Ya? Dia dah usaha, kemudian dia dapati, ini dah masuk waktu lah ni. Allahu Akbar. Kemudian lepas tu dia tanya kawan, betul tak kita waktu dah salat ni, dah masuk waktu? Dah masuk dah, betul lah tadi. Sahlah salat kita. Alhamdulillah. Jadi begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Syarat yang kelima, masuk waktu salat. Syarat yang keenam, mengetahui bahawa salat yang dikerjakan hukumnya adalah fardu. Tidak sah salat seorang jika dia tidak mengetahui bahawa salat dikerjakan tersebut hukumnya adalah fardu, atau meyakini bahawa salat tersebut tidak wajib, atau ragu atas kewajipan salat. Kita salat fardu, kita kena tahu yang kita ni salat fardu. Sebab tu dalam masa niat tu, kalau salat fardu, kita wajib sebutkan fardu. Aku salat fardu zuhur. Mana kita confirm ni salat fardu. Kalau kita tak confirm, ini salat ni tak wajib lah, ini salat ni tak fardu lah, ataupun dia tak niatkan fardu, maka tak sah dia punya salat dia tu. Tu tuan-tuan, ya. Rukun ni syaratnya ke-6. Mesti kita yakin confirm. Kalau salat fardu lah, kalau tak salat fardu, salat sunat tak payah sebut sunat pun tak apa. Tapi yang fardu tu mestilah kita yakin confirm yang kita tu lakukan salat fardunya. Yang ketujuh, tidak boleh menganggap salah satu rukun salat sebagai amalan sunat. Menganggap sujud dalam salat adalah sunat, umpamanya. Dan jika demikian, maka salatnya tidak sah. Dan dalam hal ini terdapat perincian hukumnya. Jadi kalau kita salat, ya, kita ada rukun salat. Rukun salat akan kita sebut nanti bab rukun salat 13 perkara. Antaranya rukuk, antaranya sujud. Tapi kita anggap itu rukuk, sujud, ini wajib ni, ini rukun. Alah, ni sunat je. Kau ingat ni sunat ni? Maka kalau macam tu, salat kita tidak sah. Kenapa? Sebab kita sudah menghukumkan yang wajib sebagai sunat. Tak boleh. Wajib ni benda yang mesti kita buat. Dan jika demikianlah, maka salatnya tidak sah. Dan dalam hal ini ada perincian dia. Macam mana perincian dia? 1.
Jika meyakini seluruh amalan solat hukumnya adalah wajib, maka sah. Kalau dia kata, aku ni tak belajar, tapi semua tu wajib lah tu. Yang baca doa iftitah pun wajib, Fatihah pun wajib, surah pun wajib, Subhana Rabbiyal Azim pun baca wajib, rokok wajib. Semua A to Z tu semua tu wajib. Memanglah tak semua tu wajib, tapi yang wajib pun dah termasuk. Maka sah salat dia, tak apa. Dan yang kedua, jika meyakini seluruh amalan salat hukumnya adalah sunat, tidak sah. Jadi dia yakin daripada takbiratul ihram, Allah Akbar, baca Fatihah, rokok, sujud, semua tu sunat lah. Kau kata semua tu sunat, A to Z semua sunat, tak sah salat kau. Sebab tu kita nak salat, kita kena belajar mana yang fardu, mana yang sunat. Ustaz, kita ni tak pandai Ustaz. Kalau tak pandai, kita niatkan semua tu wajib, tak apa. Tapi memanglah tak betul semua tu. Tapi sah salat kita, pasal dah merangkumi maksudnya yang wajib, ya. Yang ketiga, jika meyakini salah satu dari amalan salat yang hukumnya wajib sebagai amalan sunat tanpa menentukan yang sunat, maka hukum salatnya sah. Dia yakin ada yang wajib, ada yang sunat, tapi dia tak dapat nak tentukan mana satu yang wajib ni, mana satu yang sunat. Tapi dia tahu ada yang wajib, ada sunat. Sah salatnya. Masya Allah, ya. Itu kalau orang yang tak tahulah, tak pandai, ya, tak belajar lagi. Yang nombor 4, jika meyakini sebahagian dari amalan salat hukumnya adalah wajib dan sebahagian lain hukumnya adalah sunat, akan tetapi dia tidak dapat membezakan antara wajib dan sunat, maka sah salatnya. Ini pun sama macam tadi juga, tapi ini ada sikit beza. Ini untuk kelompok orang awam, tidak mengetahui ilmu agama. Orang publik lah, ni orang publik, orang biasa lah. Saya tak belajar agama Ustaz, saya semayang aja. Habis ada tak dalam salat tu yang ada wajib? Ada tak yang sunat? Ada. Mana satu wajib? Entahlah, saya pun tak tahu. Tapi saya yakin ada yang wajib, ada yang sunat. Sah salat kita. Dan apabila dia termasuk golongan orang alim, orang mengetahui ilmu agama, hukum salatnya tetap sah menurut pendapat Imam Ibn Hajar dan tidak sah menurut Imam Ramli. Kalau orang alim tak boleh excuse. Kau dah alim, kau dah tahu. Baca Fatihah wajib, rokok tu wajib. Kenapa kau kata kau tak tahu pula? Lainlah kalau orang yang publik. Orang publik dia memang tak tahu. Jadi itulah dia, ya. Mana kita di sini, kita kena belajar, ya. Alhamdulillah lah, ini sekarang kita tengah belajar ni. Yang ke-8, syarat sah salatnya ke-8, meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan salat. Perkara yang membatalkan salat itu apa dia? Itu nanti dalam bab yang membatalkan salat. Tinggalkanlah bercakap, bergerak 3 kali, badannya anggota yang besar, ya, dan kemudian batal wudu, dan sebagai-bagai akan kita sebut nanti. Jadi meninggalkan perkara yang membatalkan salat, selamatlah salat kita, sahlah salat kita. Wallahu alam. Alhamdulillah, kita dah khatamkan ataupun dah selesaikan 8 syaratnya sah salat. Jadi saya ambil ringkas-ringkas tadi ada, jadi kita tak ulang banyak sangat, ya. Pertama ialah suci dia hadas besar dan hadas kecil. Keduanya ialah suci daripada najis pada badan, pada pakaian, pada tempat salat. Ketiganya ialah kita menutup aurat. Keempatnya menghadap arah kiblat. Kelimanya ialah kita masuk waktu salat. Dan keenamnya ialah kita tahu mana yang fardu, mana yang sunat. Dan yang ketujuhnya, tidak boleh kita anggapkan yang fardu itu sunat, ya. Dan yang ke-8, meninggalkan segala yang membatalkan solat. Wallahu alam. Kita berhentilah pada syarat-syarat wajib salat, muka surat 368, ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saja. Maaf sajalah dalam penyampaian saya ada kekurangan dan kesilapan. Mana benar semua datang daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, saya ucapkan ribuan terima kasih pada mereka yang telah berderma dan juga mereka yang telah membuatkan infak untuk masjid, untuk madrasah yang sedang kita bantu, ya. Dan fakir miskin juga, ya.
Kita sekarang ni banyak orang susah. Negara jiran kita pun terkena dengan banjir, banyak masalah. Saya pun ada juga salurkan antara derma-derma untuk fakir miskin tu kepada jiran negara kita sebelah. Jadi mudah-mudahan semua tu dapat pahala kepada yang berderma, insya-Allah. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan ya. InsyaAllah pada hari Ahad ini, Ahad ya, 17 hari bulan saya adakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh ikutilah melalui FB TM4 Travel ya, Maulid Rasul. Kita cuba usahakan sebulan sekali kita adakan Maulid Rasul. Kenapa Ustaz nak adakan Maulid? Kerana Maulid Rasul ini kita nak dapatkan barakah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ni banyak musibah, banyak masalah. Jadi dengan ada barakah syafaat Nabi, mudah-mudahan Allah hindarkan kita semua daripada masalah-masalah, musibah-musibah malapetaka ya. Dan demikianlah juga tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah kita bacakan Fatihah. Hari ini kita dapat berita yang sedih dengan kematian seorang ulama di negara jiran kita Indonesia, Syekh Ali Jabir ya, rahimahullah taala, semoga Allah merahmati ruhnya, meninggikan darjatnya dan menerima dia sebagai hamba-hamba yang salihin. Ala haziniyatis salihah. Marilah kita bacakan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita beri salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فطفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا
وصعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Ya tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah sampai di kelapangan malam ini ada pengajian kita Al-Hikam di Masjid Al-Istighfar lepas salat Isyak jam 9 malam. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.